oleh kerana video yang sedang trending dekat TikTok saya adalah mengenai ilmu hutan. Jadi saya cerita sikitlah sejarah dan juga kisah tentang bagaimana saya dapat ilmu hutan tu daripada kaum Iban, Dayak, Bidayuh, Kadazan, Melayu, orang asli, bekas komunis. Okay? Saya cerita lah. Okay, mungkin ada yang pernah membaca kisah ni, tetapi oleh bagaimanapun saya dalam kisah ni saya akan kisah penuh. Kan? Sebab dalam tulisan tu kadang-kadang saya malas nak menulis panjang-panjang. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang tap-tap screen, subhanallah 500 orang semua tap-tap screen, terima kasih. Jangan lupa share, tekan share tu yang bawah ni, tekan share banyak kali. Seorang 5 kali share. Kan? Tekan share. Okay, terima kasih. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang bagi gift. Allah saja membalas segala kebaikan anda. Okey. Saudara dan saudari, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Major Muhammad Fitri, pesara tentera daripada Regimen Askar Melayu Diraja. So, kisah ni mengenai bagaimana saya kali pertama dapat bekerjasama dan belajar daripada Regimen Ranger Diraja dan juratih-juratih pakar yang berada di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Okay? Pusat Latihan Tempur Tentera Darat asalnya dulu dipanggil Jungle Warfare School. Lepas tu waktu zaman British, kemudian apabila British sudah keluar, dia menjadi Army Combat Training Center atau dalam bahasa Malaysianya Pusat Latihan Tempur Tentera Darat, lokasi di Ulu Tiram, Johor Bahru. Okey, saya cerita daripada zaman saya remaja lah. Waktu saya umur 17 tahun, saya dah jadi juratih silat gayung dekat Kedah. Silat pusaka gayung lah. Guru saya waktu tu bernama Abang Jebat. Beliau juara dunia dan beliau jugalah anak kepada Datuk Majid. Datuk Majid Gayung lah. So, waktu saya berguru dengan beliau ni, selalu beliau duk ajak kami ni, anak-anak murid beliau, tak ramai lah, duk panjat gunung Jerai tu. Waktu umur 16-17 tahun. So, kami panjat lah, ikut lah. Waktu tu dia ajar lah, ini pokok itu, ni tongkat ali, ni urat dawai, ini rotan sebelah, ini apa ni, dia panggil lipan bara, yang ni panggil macam-macam nama panggilan lah. Kami pun belajar lah, akar-akar kayu ni, pokok keduduk lah, macam-macam lah. Kiranya naik turun gunung ni, naik gunung turun gunung ni daripada zaman remaja ni, dan tentang akar kayu, tentang hutan ni memang okey. Boleh tahan lah, nak kata pandai tu tak lah. Boleh lah. Okay. Lepas tu saya masuk askar. Lepas SPM, kan, Alhamdulillah dapat saya masuk askar. Saya masuk askar dengan SPM je. Lepas tu dapatlah lulus kadet. Saya kadet dekat Matap Tentera Diraja, Division Kadet. Kemudian saya dihantar sambung ke New Zealand pula. Saya kadet di sana, pegawai kadet di sana 18 bulan. Lepas tu saya balik sini, saya dihantar ke Regimen Askar Melayu Diraja. Okay, dalam Regimen Askar Melayu Diraja, saya masuk banyak operasi lah. Operasi kat Gubir, operasi Pasir, operasi dekat Sempadan. Itu kadang main hutan tu, hutan ni kira okey lah. Dalam operasi tu pula saya belajar pula dengan korporal, belajar dengan sarjan-sarjan. Laki saya budak lagi, umur baru berapa, umur 20. Lieutenant muda, umur 20, 21 kan. Jadi kita punya korporal dengan sarjan tu, saya punya sarjan, walaupun dia adalah anak peringkat bawahan, saya punya anak buah, tapi pengalamannya lagi banyak, ilmu lagi banyak. Otai-otai zaman dulu pula. Jadi saya belajar dengan dia orang. Dia orang ajar saya itu, ajar saya ni, memburu dia orang ajar. Lepas tu cari. Bagus, askar-askar zaman dulu ni memang askar-askar zaman dulu kan jenis asal daripada kampung. Dan asal daripada kampung. Okay, jadi Alhamdulillah lah. Salah seorang orang yang mengajar saya tu ada dekat Ulu Legong. Ada kat Ulu Legong. Betul-betul tepi air panas Ulu Legong tu dia ada resort. Kan? So, memang hebat lah. Okay, tahun 2001 saya pakai kapten. Lag ke? Saya tanya lag ke? Okey ke? Line okey Okey. Minum dulu. Okey, kita sambung. Tahun 2001,
Saya pakai kapten. Tahun 2001 umur saya 23 tahun, nak masuk 24 tahun. Saya dah pakai kapten, 3 paku lah. Bahasa mudah Okay, pakai kapten. Jadi saya dipostingkan masuk ke Pulada, Pusat Latihan Tempur Darat. Saya kena lapor, cawangan pertama adalah cawangan pakar peperangan hutan. Okay, cawangan peperangan hutan, CPH tadi tu. Tapi dulu dia panggil cawangan pakar. Okay, cawangan pakar peperangan hutan. Okay, lepas tu saya jumpalah, saya kena menghadap lah. Ketua cawangan waktu tu Major Johnson. Major Johnson anak Mileng. Major Johnson anak Mileng ni adalah orang sangat hebat lah. Okay. Lepas tu juratih bawah dia tu majoriti daripada macam-macam suku kaum. Dan juratih dia pangkat Lance Corporal. Tapi dong pakar. Jangan tengok pangkat. Tengok subject matter expert. Sebab tu nama cawangan pakar ni, dia tak kira kamu pangkat tinggi ke, kamu pangkat rendah ke, dia tak peduli. Waktu saya ingat Corporal Syahidan ada, Lance Corporal Dat ada, Encik waktu tu, Encik Encik Aziz. Lepas tu Allah Akbar. Saya duduk terbayang muka seorang-seorang ni, diorang ni. Corporal Helmi ada, ramai lah. Saya ingat. Okay. Lepas tu mereka ni daripada orang Borneo. So saya ni Cik Dat tu Cik Dat tu ni SAS Bushcraft. Cik Dat tu sama-sama kursus survival dengan saya tahun 2001. Kan? Okay. Lepas tu saya dah ikut arahan pertukaran, saya masuk sebagai juratih. Kan, saya jumpa Major Johnson, dia lah ketua cawangan, mendiang dah. Kan? Saya tengok dia orang ni kan, orang Borneo ni, dia orang kawan panggil lah, pendek-pendek, tagap-tagap. Dia orang ni rendah-rendah tapi badan tegap-tegap, ketul-ketul. Dia orang, kan? Memang tu lah. Dan dia orang ni pendiam. Okay? Lepas tu Major Johnson, waktu temuduga, dia panggil lah saya temuduga, dia panggil, Fitri, apa kau tahu pasal hutan? Saya pun, kan, darah muda, saya cakap, Tuan, waktu saya umur 17 tahun, saya macam ni, waktu sebab tu saya masuk operasi, saya belajar sekian, kita confident lah bercakap dengan orang atasan kita kan. Dia tahu tak dia pandang saya macam mana? Dia buat macam tu je, tengok. Kau masuk kau masuk kursus Combat Survival. Kan? Siri depan. Kau join dulu jadi penuntut. Saya dengar tu kata, ya Allah, apa masalahnya ni? Kan? Apa pula aku jadi anak murid ni? Patutnya aku jadi juratih. Dalam hati saya lah. Kan? Dalam hati saya lah. Patutnya aku jadi juratih. Kan? Patut dah hati bengang tak guna punya orang tua macam-macam cakap dah kena paksa kursus. Kursus saya dengan Encik Dat tu lah, waktu dia adalah corporal lagi. Okay. So saya pun masuk kursus. Okay. Yang bersama dengan saya penuntut kursus ni ada banyaklah pasukan-pasukan khas daripada luar negara. New Zealand SAS ada, US Ranger ada, Delta Force pun ada, US Delta Force pun ada. Dia hantarlah, dia punya the best dia hantar. Kan? So dia bergabung tentera kita dengan kita memang tawarkan kursus ni kepada mereka. Kita tak tawar pun, memang mereka minta pun. Memang cawangan ni mengajar waktu saya ada kat satu 17 negara punya special force. Dahsyat. Anda duk tengok dalam TV tu, tok guru dia keluar hutan tu ada dekat Johor memang. Navy SEAL ada, US Marine ada, banyak. French Legionnaire. France punya komando, Perancis punya komando dipanggil Legionnaire. Memang hebat. Dan dia orang hantar daripada negara mereka, bukannya orang yang biasa-biasa. Dia mereka hantar yang sarjan yang dah otai, dah operasi, dah berapa orang dah. Tak boleh cakap dan lah nanti kena ban. Kan? Dah merata satu dunia dia pusing. Tapi bab hutan dia akan hantar
ke Malaysia untuk belajar. Okay. So saya pun berkursus kali mereka lah. Kursus lah. Waktu tu baru saya tahulah. Perit ya Allah. Perit ni. Kan? Asas untuk belajar kursus combat survival tu ialah 73 jenis akar kayu dan pokok-pokok. 73 jenis. Dan dalam 73 jenis tu pula dia ada pecahan pula. Apa yang pokok dia boleh digunakan untuk buat baju ke, macam pokok terap, boleh buat tali, boleh buat itu. Saya masih ingat ke semua tu. Lepas 73 jenis. Itu asas, itu level paling asas. Yang mana beracun, yang mana boleh makan, yang mana boleh berubat. Fasa baik tadi. Okey. Oh, waktu tu berpinau, mata berpinau. Tengok benda semua hijau. Kan? Lepas tu masuk latihan fasa hutan. Fasa hutan. Aduh. 10 hari. 10 hari. Hanya dibagi bawa parang satu je. Itu saja. Ya Allah tuanku, makan minum tak ada apa tak ada, hidup lah, pandai-pandai lah kau. Dah lah bukan duduk saja, tiap-tiap hari ada tugas, jurulatih begitu juga. Makan minum semua tak wujud. Jadi kalau anda rasa anda puasa daripada pagi hingga petang pun anda dah lembek, anda bayangkan kalau anda kena 10 hari 10 malam tanpa makan. Tanpa makan. Bukan saya tanpa makan. Sambil dengan tak makan tu anda kena buat kerja itu, buat kerja ini, buat kerja itu, buat kerja ini. Mission dia. Memang tough. Mak Saleh cakap tu terang, yang mana keras-keras depan mata saya, duk tengok dalam TV lah. Oh, macam Rambo, macam apa. Bang, 2 hari je bang. 2 hari je. Paling lama 3 hari je. Lepas tu lembek jadi bodoh tu. Otak dia dah tak boleh nak berfikir. Otak dia tak boleh. Itu kelebihan orang kita. Saya pun pelik lah dengan orang kita ni. Bukan saya nak puji sangat lah. Tapi orang Nusantara ni, kita punya bangsa ni. Terima kasih ada kereta api lalu pula. Terima kasih. Okay. Saya pelik lah dengan orang Nusantara. Tak kisahlah Melayu ke Iban ke Dayak ke apa ni, orang Cina, India ke orang Jawa ke Bugis ke Banjar ke apa ke. Kita punya otak ni, mental ni lain macam tu. Saya pun tak faham lah. Kan? Saya tengok depan mata tu. Saya bukan tengok pelancong. Depan mata saya tengok askar-askar terlatih yang dah banyak kali dia datang tempat kita, dia kena latihan dengan kita, dia masuk kursus kita. Bang, masuk 3 hari je bang, jam terus. 3 hari, 4 hari je, jadi bengong terus. Sampaikan makanan, bukan maksud saya, umbut-umbut kat keliling depan mata dia pun dia tak kenal lah. Otak dia tak boleh berfungsi. Bila perut dia lapar, teruk sangat sampai 2-3 hari, kita ni, walaupun 4 hari tak makan, memanglah meleleh, helio, memang tu. Tapi kita masih mental kita masih kuat lah. Kan? Boleh dengar cakap, jurulatih marah-marah pun boleh dengar, orang suruh buat apa pun masih boleh buat. Ya, tu pelik sikit. Tu bukan saya nak puji, tapi saya nak bahawa kita sedar bahawa ada dalam hidup kita tu, ada dalam diri kita. Jati diri tu ada. Cuma kita kena petik Swiss dia. Kita kena petik Swiss timbulkan benda tu. Okey, kita sambung cerita. Okey, bila dah tu kan, masuk fasa paya. Ya Allah tuanku, bab paya ni, Allah Akbar, macam nak gila. Dia campak kita dekat sungai tu. Sungai tu dah ada buaya. Confirm ada buaya tu, Sungai Linggi tu. Confirm ada buaya. Okay. Bukan buaya katak bang. Buaya tembaga, confirm kat situ ada. Okay. Dia campak kita kat situ, lepas tu kita berenang dekat tepi paya tu sampai ke dia punya hutan bakau tu. Air tengah surut. Air surut dekat mana? Takat pinggang, air surut. Air pasang, tinggal lagi sejam 2 je air nak pasang. Air pasang sampai sini. Kelang kabut bang, ambil masa berapa. Allahu Akbar. Waktu tu tak fikir makan. Waktu tu jangan kata kalau biawak lalu depan mata biawak tu aku gigit hidup-hidup. Aku tak kira apa dah, perut lapar. Waktu tu, betul. Jadi, kena buat pondok. Tak logik tau. Pondok tu dia punya tiang dia kat 10 kaki tau. Tiang dia kat 10 kaki.
dekat lumpur, bila kita tekan, dia tenggelam. Tekan lagi tenggelam. Alamak. Setiap seorang kena buat satu pondok, dan pondok tu buat sendiri, tak ada siapa boleh tolong. Oh, yang tu memang sewel lah otak jadi dia, dengan duri mengkuang penuh dekat habis luka. Oh, dia teruk tu. So bila dah habis lah kisah tu, kursus tu memang teruk lah kan, patutlah orang tak nak pergi kursus tu, memang tough pun. Okey, lepas tu dan badan kita sentiasa basah 24 jam. Malam basah, siang basah, dia punya sejuk tu. Yang bestnya waktu malam, kita dah duduk dekat atas pondok kita, air pasang. Pondok ni yang kita buat dengan kayu pun main lekat-lekat, letak macam tu je, letaklah atas kayu, menggigil atas tu kan. Air pasang. Sagi dengar cuk-cuk, tengok buaya duduk lalu tepi. Aduh. Itu memang mental tu lah. Itu tough. Okay, dah habis kursus, saya terus jadi orang tak berapa nak betul. Ingat mula-mula sebelum waktu saya lapor diri dekat cawangan tu kan, saya rasa diri saya dah pandai. Sebab itu saya nak pesan, kalau kita berhadapan dengan mana-mana guru, tutor guru, kita walaupun kita dah pandai, kita jangan cakap kita pandai. Kita buat kita ni bodoh ya. Sebab ilmu ada kat dia. Kita terror macam mana pun, kita jangan cakap. Depan mana-mana guru, kita mendah diri habis harga dia. Kan? Sebab ilmu ada kat dia dan kita nak ilmu dia. Kan? Okay? So, bila dah habis, tahu apa berlaku lepas saya? Habis kursus tu, penamat kursus tu dekat hutan. Tak adanya dekat dalam dewan, habis dekat hutan. Selesai. Okay? Habis saja kursus tu, otak saya ni hilang akal lah. Saya bercakap seorang diri. Saya tidur, makan 4 hari 4 malam. Saya tidur, bangun, lapar pukul 2 pagi, pergi dekat dapur, kat camp tu, gelap-gelap tu, ambil makan sikit, lepas tu tidur balik 4 hari. Otak saya jadi tak betul. Lepas tu, dapat cuti 1 hari. 2 hari. Dapat cuti 2 hari, saya naik bas, sebab kebetulan mak ayah saya turun daripada Kedah, diorang turun ke KL, rumah kakak saya pun pergi. Mak saya tengok saya, dia peluk, dia menangis. Cengkung ni dalam ni. Ni cengkung. Mata saya hitam ni, cengkung. Ni cengkung habis ni. Cengkung. Macam tulang dengan ni penuh. Kakak-kakak saya tengok meleleh mata. Mak saya menangis teruk. Ni habis ni, penuh duit, penuh kesan luka. Sampai sini habis. Sampai mak saya kata, sudahlah, tak payahlah duduk dah sekarang. Saya buat tak tahu. Saya punya bela tu, mula-mula saya tengok mak saya macam tak kenal. Siapa perempuannya? Nampak macam, oh mak. Tu, main tahap tu. Tough tak tough kursus, memang tough. Memang tough. Yang bestnya, dah habis cuti tu, kira masuk, sekarang saya dah tamatlah kursus. Major Johnson Mileng panggil saya balik. Dia tanya saya, kau dah habis kursus dah? Sekarang kau dah pandai ilmu hutan belum? Saya senyap tak cakap apa bang. Senyap. Okay. Lepas tu, waktu tu lah saya baru kenal, rupanya orang Iban, orang Dayak, orang suku-suku kaum daripada Borneo ni, dia orang ni jenis pendiam tau. Mereka ni jenis tak banyak cakap. Tapi kalau awak baik dengan mereka ni orang memang lemah lembut gila. Tapi kalau cuba kau buat pasal, lepas tu kau belagak. Sebab saya waktu tu saya duduk Regimen Askar Melayu, saya tak pernah bekerja dengan mereka. So bila saya faham mereka macam mana. Mereka jenis tak banyak cakap. Tapi kalau kau buat pasal, kau ada belagak sikit depan dia orang, kau tunggu. Kau tunggulah nasib kau. Itu dia orang. Itu panggil. Tapi memang betul tu. Dan selepas tu kan saya duduk kat Sabah 4 tahun. Memang betul. Dia tak banyak cakap. Dia tak macam kita.
Kalau orang Semenanjung ni, orang lain masuk kampung, kita akan tegur. Ya, cik, nak pergi mana? Ya ke? Oh ya, nak pergi rumah siapa? Macam tu. Itu orang kita. Tapi kalau kita pergi kampung-kampung kat Sabah ke Sarawak ke, mereka tak akan tegur kita. Mereka akan diam, tengok je kita. Tengok. Dia tak cakap apa. Dia macam tu. Dia lain. Budaya dia orang lain. Tapi kalau kita baik ni orang, tengok dia bawa datang rumah, dia belanja semuanya, segala-gala. Dia punya ayam pun dia akan sembelihkan, bagi kita makan. Betul. Kan? Air dia dalam tajau pun dia berkeluarkan yang special punya. Sedangkan kita datang macam tu je. Saya tahu. Itu pengalaman pertama saya lah, mengenali mereka. Okay, lepas tu baru saya tahu tau. Major Johnson anak Mileng ni, beliau adalah ketua tim Iban Tracker. Dia ni buat kerja operasi-operasi khas waktu zaman komunis dulu. Memang banyak kisah dia lah. Ayah dia sendiri pun adalah salah seorang pencetus Iban Tracker, grup Iban Tracker yang pertama, Mileng. Kan? Dia dah ada pingat gagah berani, PGB. Major Johnson tu adalah ketua pelatun kepada Encik Kanang Langkau. Itu yang Major Johnson bagi tahu saya lah. Kan? Jadi kalau anda baca buku itu, anda akan tengok dalam tu. So saya bertuah lah kerana saya dapat berada betul-betul sebagai orang kanan dia dalam cawangan tu. Okay. Ada seorang lagi pegawai tapi senior daripada saya, nama dia Kapten Zainuddin Cik Am. Okay. Waktu tu saya masuk nak berganti ni lah. Okay. Kita minum dulu takat tu. Boleh lah? Okay. Kita sambung pula kisah macam mana diorang ni lah. Okay, jurulatih pakar hutan yang saya dah belajar dengan mereka, kan? Saya takkan jadi pakar sehinggalah saya belajar dengan mereka ni semua. Mestilah kan? Mana-mana pun. Kan? Kita kena belajar kan? So ada daripada RMD, ada daripada komando, ada daripada AMA, ada daripada Wataniah pun ada. Ada. Okay? Tapi paling ramainya daripada Ranger lah. So, saya pernah tanya ni Encik Azhar waktu tu. Jurulatih JLK, jurulatih kanan tu Encik Azhar. Encik Azhar ni tak silap saya, beliau buat camp survival dekat, dia dah pencen lah. Dia buat camp survival di Desaru Resort, tak silap saya, bayar dia untuk buat camp survival. Itu kali terakhir saya dengar mengenai beliau lah. Okay. Saya ada tanya pada jurulatih tu. Saya tanya staff. Kan? Walaupun mereka korporal sebab mereka guru saya. Mereka jurulatih, mereka lebih mahir daripada saya. Jadi memang kami akan panggil staff. Saya akan panggil staff. Dalam yang sebelum ni, yang kita mengajar tentera-tentera luar negara ni, kan? Kita bagi ilmu kita semua ke? Mereka kata tak ada tuan. Sebenarnya tuan, apa yang kita bagi kat dalam buku tu, kan? Apa yang kita ajar ikut buku yang kita buat tu, buku yang peliknya, khusus survival tentera ni, tentera darat kita ni, satu dunia nak ilmu tu. Tapi buku dia tebalnya, nipis. Saya pun pelik, takkan banyak ni je. Rupa-rupanya, ini saya harap kalau ada pihak tentera mendengar ni, saya nak pesan. Ilmu tu mahal selagi kita simpan pada kita. Jangan nak pergi gatal-gatal buat buku tebal-tebal, bagi semua ilmu-ilmu kita bagi kat orang. Sebab itu yang dibuat oleh jurulatih-jurulatih dan pakar-pakar kita dulu. Mereka tulis dekat dalam buku yang sangat nipis. Tak logik tu. Okey, asas-asas untuk hidup dalam lautan. Nombor 1 macam ni, nombor 2 macam ni, nombor 3. Sedangkan nombor 1 tu, perkara nombor 1 tu, kalau buat tu boleh jadi satu chapter. Faham tak? Tapi kita just tulis macam tajuk saja. Kita tulis tajuk je. Jangan kita ajar sampai bila-bila. Walaupun mereka datang berkursus sini, jangan. Lepas tu saya tanyalah, lepas tu, ini Encik Azhar panggil saya ni. Dia kata, tuan main jap. Ya Encik. Okey, sekarang kami nak ajar tuan pula. Tuan esok ni, minggu depan ni, tuan nak jadi kami punya pegawai latih. Jadi tuan kena belajar dengan kami. Saya pun garu kepala. Aku baru habis kursus. Tak habis lagi ke ilmu aku. Tak cukup lagi ke?
Dia kata, alah tuan, yang apa tuan belajar dalam kursus tu tolak tepi. Itu semua tak ada nilai. Saya terkebil-kebil tengok. Baru dia orang ajar. Contoh dia orang ajar. Saya bagi contoh. Dalam buku survival, kita ajar pokok terap. Pokok terap boleh buat ini, boleh buat tali. Takat tu je kita ajar. Rupanya terap ni ada beberapa jenis terap. Terap biasa pun ada. Ni orang panggil pokok sukun. Sukun lain, terap lain. Ada satu lagi. Nampak tak ilmu tambahan? Terap yang ada berbulu. Guna dia lain pula. Itu saya kata, la ilaha illallah. Rupa-rupanya nak jadi jurulatih kena tahu sekurang-kurangnya 150. Nak jadi penuntut dia kena tahu 73 jenis. Nak jadi jurulatih kena 150 jenis pokok yang berguna untuk survival. Baru saya tahu. Dan benda tu tak ada dalam buku. Tak ada dalam mana-mana buku. Dia kena pas mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Faham? Okay? Lepas tu Encik Azhar ni, dia tunjuklah saya macam mana nak jinakkan binatang, macam mana kan dekat Pulada tu ada mini zoo. Maka ada mini zoo. Dalam tu ada buaya tembaga, ada beruang matahari, ada ular tak cakap lah. Ular sawa besar, badan dia besar-besar ni. Ular sawa, lepas tu macam-macam lah binatang tu, binturong pun ada. Kan? Macam-macam. Dan binatang kami ni selalu bertukar-tukar dengan Zoo Johor. Zoo Johor. Zoo Johor, Zoo Negeri Johor dengan Zoo Pulada selalu tukar-tukar. Kadang-kadang dia orang hantar ular kat kami, kadang-kadang kami dapat hutan, kami hantar kat dia orang. Sebab tu harimau, Sonia dah tak ada tuan. Oh ya ke? Ni nak bagi tahu. Sonia ni yang SS Bushcraft bagi tahu ni, saya lah orang yang kena mandikan dia dulu. Sonia adalah nama kepada beruang matahari. Tinggi dia berapa? Tinggi saya. Saya tinggi 175, Sonia tu tinggi tu. Tapi Sonia ni manja. Inilah orang yang kena ragging dulu. Encik Azhar beritahu, okey tuan kan nak jadi kami punya tu. Okey tuan masuk dalam kandang buang. Saya pun terkebil-kebil. Encik, saya masuk kandang buang. Masuklah tuan, mandikan dia. Terkebil tengok. Okey cik, beres. Dia orang buka pintu, ni, saya masuk dalam. Bawa pipe air. Sonia, kuku dia panjang ni guys. Kuku dia panjang ni. Kan? Sekali dia penampar habis aku punya kepala. Kan? Rupanya ada trik dia. Dia punya dia suka, sebab beruang matahari dia suka madu. Jadi apa yang kami buat, susu pekat. Okay. Buat lubang, banyak sikit, sebelah sini banyak sikit. Lepas tu pelan-pelan bagi kat dia. Sekali dia pegang macam ni. Sonia tu akan pegang macam ni. Dia pegang macam ni, dia akan jilat dia punya susu. Dia pandai. Satu tin tak cukup. Susu pekat dia. Waktu dia tengah waktu tu lah saya jirus dia. Mandikan dia. Tu kerja Abang Fitri kau dulu. Mandikan beruang. Faham tak? Mata dia sambil minum susu, dia pandang saya. Aku kata janganlah, ni baik beruang ni, baik. Ni. Sebab dia memang makan madu. Inilah baju ni yang saya pakai ni, baju tahun 2001. Ni, ada lambang dulu, ni dekat pusat ni. Cuba tengok belakang. Baju yang sama dekat ni yang waktu saya mengajar TMJ dulu ni. Nampak instruktor kan? Itulah. Itulah Sudin kira bulu beruang. Saya mandikan beruang. Tu. Takut dekat kita punya jurulatih punya pasal. Kan? Gosok gigi beruang tuan. Saya tak berani gosok. Kan? Dia sambil dia minum ni. Lepas tu dia kata, tuan kandang sebelah pula. Dah tahu sebelah tu apa dia? Depan tu. Ni kandang beruang, Sonia tu. Depan tu buaya tembaga. Buaya tembaga bang. Inilah mukanya yang kena lompat atas buaya, tutup mata buaya. Kita acah-acah bagi buaya tu naik ke atas dulu, naik ke atas darat. Lepas tu kita pun pegang kain. Aduh.
Itu pengajaran Cik Azhar bagi saya. Waktu tu lah. Kata tuan nak jadi kami punya pegawai kan. Tuan kena buat lah. Tu. Saya pegawai ke tak pegawai sebab dia subject matter expert. Nak belajar ilmu dengan dia kan. Ikut cakap dia. Oh, saya kena dengan buaya tu, tobat lah. Tutup mata ni. Macam mana korang duk tengok macam orang gila tu. Betul. Itu kalau saya kena cedera, kena pergi putus tangan, putus kaki tu, alah, hantar hospital. Claim insurans, itulah. Nak kata apa? Lepas tu Encik Azhar ni, dia ajar saya macam mana nak jinakkan binatang. Binatang yang paling, saya pun pelik lagi Encik Azhar ni. Apa binatang dia tangkap semua jadi jinak. Tapi dia tak boleh bela. Saya tu ilmu dia. Depan mata saya, tengah kami atas naik Land Rover kan, masuk ke kawasan nak masuk ke pasar Panti tu, nampaklah ular sawa duduk tergantung, tapi anak ular sawa lah, anak tak anak jugalah. Badan dia besar ni, panjang dia lebih kurang sedepa lebih lah kan, tapi masih kecil lah, masih kurus kan. Terima kasih Man. Okay, dia boleh berhentikan Land Rover, dia keluar, dia pergi tangkap ular sawa tu dengan tangan kosong je. Dia tangkap kepala ular sawa tu, lepas tu ular sawa tu berbelit kat tangan dia ni. Ular sawa berbelit nak kecut tangan dia kan. Sekali dia masuk ke ular sawa tu dalam poket. Kan baju askar depan ada poket. Baju askar, baju loring depan ada poket bawah ni. Dia masuk ke ular tu dalam poket. Ular tu liar-liar tu dia masuk kan. Dia tutup, dia tepuk-tepuk. Lepas tu dia buat bodoh. Terus ular tu jadi bodoh. Terus. Lepas tu pergi sampai dekat tempat yang kami dah hutan tu, saya keluarkan. Nah tuan, dah jinak dah. Saya belajar dengan dia. Kan? Saya belajar dengan dia dengan Kopral Sadi. Dua orang ni, Kopral Sadi Iban juga. Kopral Sadi bab nak tangkap ular depan mata saya, ular tedung selah dia tangkap macam tu je. Kita pun pelik. Yang dia boleh lompat daripada Land Rover, dia lari masuk ke hutan, kita pun pelik. Dah kenapa Kopral ni? Lepas tu dia tarik ular tedung. Kata, Kopral jangan dekat dengan saya, benda tu ni. Kopral Sadi, kecil orang dia. Yang tu. Dia ajar saya macam tangkap biawak. Saya faham kenapa panggil gelabah biawak. Gelabah biawak ni bila dia gelabah, dia akan sondol segala-galanya je, langgar je. Dia akan terangkat dia punya badan tu, tu nama gelabah biawak. Cara nak bagi dia ni, rentap ekor dia. Sebab tu, kalau nampak biawak, kan, anda pelan-pelan pegang dia punya ekor belakang, pegang dia punya kaki belakang tu, rentap tu. Terus jadi bodoh. Kerah. Macam ilmu belajar dulu ni, pelik-pelik. Banyaklah kisah-kisah dululah kan. Binturong lah, monyet, landak, biawak, merang. Semua saya kenal lah. Okay. Kisah kenal. Terima kasih ni bagi gift, nanti kita kumpul kan. Terima kasih. Okay, lepas tu saya disuruh masuk kursus combat tracking. Tapi oleh kerana saya dah jadi pegawai kat dalam cawangan tu, saya minta kepada Major Johnson suruh saya masuk kursus tu. Tapi dalam masa sama, Major Johnson suruh saya kawal selia kursus tu. So, dua kerja lah saya buat. Satu sebagai pegawai latih, yang kedua kena sebagai penuntut juga sebab saya tak pernah belajar benda tu. Tapi bila saya dah tamatkan kursus tu, Major Johnson kata, kau nak sijil juga kah Fitri? Tak payah tuan. Tak payah. Yang penting ilmu, bukan sijil, faham? Faham tuan. Itu pengajaran dia dulu. Yang penting ilmu, bukan sijil. Saya pergi kursus combat tracking tu 6 minggu. Berpinau mata belajar. Di hujungnya sijil tak ada. Sebab apa Major Johnson tak bagi? Kan? Dia ketua cawangan kan? Suka hati dia nak bagi tak bagi. Kan? Dia kata kau nak ilmu kan, kau nak sijil? Saya nak ilmu. Okey. Bagus. Itu mendiang Major Johnson. Okey. Itulah. So saya memang respect lah pada yang
Regimen Ranger Diraja yang telah melahirkan ramai jurulatih-jurulatih pakar hutan. Saya harapnya benda tu diteruskan sampai ke sekarang. Walaupun dah tahun moden 2023, tapi ilmu-ilmu ni tak lapuk di zaman, orang kata. Tak lapuk di zaman. Dan cuma saya harapkan supaya ilmu-ilmu yang masih kita rahsiakan, kita kekalkan rahsia. Biarlah ilmu tu berlegar di dalam rakyat kita saja. Kan? Jangan nak bagi-bagi dengan murah hati. Kan? So, waktu tahun September 2001, okay. Yang ni, saya dah habis kursus tu. Dua-dua, combat survival dah, combat tracking pun dah. Masuk September 2001, okay, ingat tak 9 hari bulan 11, waktu yang kapal terbang langgar Twin Tower Amerika tu. Waktu tu lah. Jadi, kami ni diarahkan untuk buat persembahan dan demonstrasi survival yang terbesar di Asia. Kami kena buat persembahan dan demonstrasi survival yang terbesar di Asia. Asia bukan Malaysia tau. Okay. So, kami buat dekat hutan rimba Commonwealth. Tu jalan pergi Rawang tu. Okay. Kami kena buat situ lah sempena PANPAC. PANPAC ni dipanggil Pacific Army Pacific Command something lah. Pacific Army Command something lah. Tapi dia PANPAC. Okay. So, yang akan hadir adalah 29 negara, yang mana semua negara ni hantar dia punya general, top nombor 1. So, itulah saya pernah kisah benda ni kan. Tapi, waktu tu kalau anda kenal lah, kami datang daripada Johor. Okay, bayang kami duduk Johor Bahru tau. Nak kena buat persembahan yang terbesar di Asia pula, dekat hutan rimba Commonwealth. Kuala Lumpur, Rawang, Selangor ke KL? Yelah, Selangor pun seluruh Selangor panggil KL kan. Okay. So, pergi situ. So, kami duduk dekat Camp Wadiburn. Kami duduk tumpang dekat Camp Wadiburn. Waktu tu Camp Wadiburn masih 6 ranger. OCO dia adalah Colonel Loh. Loh Koi Long. Lieutenant Colonel Loh Koi Long. Beliau last kali Brigadier General ke Major General lah. Kan? Beliau tu pakar. Colonel Loh ni pun, dia Cina tau. Tapi buat ilmu hutan, I tell you, terima kasih Faizal. Depan mata saya, dia ambil lipan bara tu. Lipan bara tu, tak lipan bara tu besar mana lipan bara. Lipan bara dia ambil, dia pergi cabut, dia punya, depan mata saya dengan tangan dia. Lipan bara, dia cabut dia punya, dia punya taring tu, dia masuk dalam poket. Hidup-hidup lipan bara tu. Saya kata, apek ni. Lepas tu dia main macam tu. Lepas tu bila dia salam dengan orang, dia sengaja letak kat sini. Dia salam dengan orang, dia sengaja letak kat sini. Satgi lipan bara tu, dia salam dengan orang, lipan tu akan pergi kat orang tu. Orang tu menjerit-jerit lah. Lepas tu dia gelak. Kena Loh. Sama. Dalam poket dia sentiasa ada lipan bara. Waktu saya kat situ, lipan bara. Lepas tu poket bawah ni ada apa? Tu. Kalajengking. Kalajengking yang hitam-hitam ni dia pergi cabut, dia pergi angkat kalajengking. Lepas tu dia punya sengat atas tu. Tahu dia buat macam mana? Dia ambil buah pinang, dia terkeliat kan. Lepas tu dia masuk dalam poket. Kita tengok depan mata memang benda tu ada sengat lagi. Cuma sengat dia tu macam dah terkeliat. Dah terkeliat maksud dia tak boleh nak sengat lah. Tapi dia main macam tu. Saya dia biar kat muka dia. Lieutenant Colonel. Cina. Saya kata, aduh, orang tua ni. Okay. Dia pun pakar survival juga. Memang saya respect dah lah. So, apa yang kami buat? Kan, kami bawa binatang daripada Zoo Johor. Daripada Zoo Johor, kami bawa binatang daripada Camp Pulada dengan Zoo Johor, kami bawa binatang naik terak bang. Ular sawa saya bawa 8 ekor. Daripada Johor Bahru, ular sawa bukan kecil-kecil bang, besar-besar ni badan dia. Badan dia besar ni. Kepala dia jangan tanyalah. 8 ekor. Nak tahu kami letak kat mana? Tak dia letak dekat dalam, kat belakang. Letak kat tempat driver. Jadi driver truck ni,
Kan? Saya duduk sebelah. Ular sawa pun ada belengkar kat kaki saya, ada belakang ni saya ada. Ha. Driver tu pun, tuan selamat ke tuan ni? Selamat. Tak apa. Aku dah bagi dia makan kenyang lah. Kan? Kalau dia lapar, kita lah makanan dia. Betul. Demi Allah. Lepas tu sampai berhenti kat R&R. Ingat R&R Aikroh. Terpaksa pikul ular sawa tu. Pergi makan nasi dengan ular sawa. Ular sawa ni letak sebelah. Makan. Nak tinggal dalam kereta tak boleh. Demi Allah, itulah kami buat dulu. Tak ke gila nama tu, tapi nak buat macam mana? Dah arahan. Kan? Nak letak dalam sangka, nanti dia akan membunuh. Mau tak mau kena bawa. Orang awam tak takut ke? Mau tak takut. Kan? Nasib baik waktu tu tak ada, tahun 2001, nasib baik jenis tak ada handphone kamera lagi. Kalau tidak bang, confirm waktu tu viral, masuk dalam siakap keli ke, TV3 ke apa ke, nasib baik. Tu kerja gila kami tu tak? Macam-macam. Ni buaya tu buaya. Buaya kami tangkap. Zoo Johor bagi tahu cakap macam ni je. Tak apalah. Tuan dengan encik nak ambil buaya ambil . Kami masuk kat dalam Zoo Johor tu, kan? Pergi tangkap buaya kat dalam tu, ikat dia, lepas tu letak dalam terak, bawa dia ke tu. Bayangkan sepanjang jalan daripada Johor nak pergi ke KL tu, kena ada orang duduk kat belakang tolong jiruskan, mandikan buaya tu. Tak boleh tutup mata dia, nanti dia lemas. Dalam terak. Harimau, ada seekor harimau. Siapa mandikan? Jangan tanya. Saya tak, saya duduk depan. Saya duduk depan. Saya tak mau duduk dengan buaya. Saya naga, saya bukan buaya. Saya tak mengaku saya buaya. Ini betul. Pergi dekat Zoo Johor, kebetulan pula manager Zoo Johor baru dapat ada seekor harimau tau. Harimau ni dibela oleh seorang toke. Kan? Dan harimau tu dah besar sangat. Jadi dia bagi dekat Zoo Johor. Bang, rimau kot. Kan? Rimau tak kira jinak tak jinak, dia tetap rimau. Dia tetap rimau kot. Kami minta boleh tak bawa tu? Dia kata bagi ambil . Saya tanya balik dekat Major Johnson, tuan kita nak bawa tak rimau tu? Dia kata masalahnya kalau nak bawa, siapa nak pergi makan sampai 1 minggu duduk situ? Betul juga kan? Aku bukan apa. Dia mungkin tak makan kita, tapi binatang lain yang kita bawa ni dia makan. Betul. Tak bawa. Kan? Nasib baik tak bawa. Tapi memang saya main-main dulu dengan rimau tu. Dan, Dan kami ambil daun palas saya cerita dah. Sebab kami diarahkan buat dewan tanpa paku. Dewan tanpa paku, tanpa tanpa besi apa-apalah. Dekat hutan rimba Commonwealth, Karawang tu. Dan dengan syarat tak boleh tebang satu pokok pun dekat hutan rimba Commonwealth tu. Jadi mau tak mau kami kena pergi ke hutan dekat Gunung Muntahak, Gunung Panti apa semua. Kami bawa rotan-rotan, kami bawa kayu-kayu, kami bawa pokok-pokok nipah, kami bawa daun-daun nipah, daun palas apa semua tu. Kami bawa total semua 40 biji truk. 40 biji truk. Bawa. Sampai dekat Rimba Commonwealth tu kami siapkan. Ini sebab nak jaga nama baik Malaysia punya pasal. Nak jaga nama baik Malaysia. Sebab kita akan dilawat oleh 29 negara. Guys, 29 negara Asia Pasifik. Anda bayangkan negara mana yang terlibat? Amerika dah tentu, dia hantar general dia top nombor 1. Army Pacific Command. General daripada Jepun. General daripada China. Daripada Indonesia. Daripada Australia. Daripada New Zealand. Daripada India. Semua negara besar-besar tau. Kita ni negara kecil. Dan persembahan apa kita nak tunjuk ke dia? Kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk kita tank kita. Dia gelak. General China tu akan okay. Betul. Kita nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita punya apa? Senapang kita. Dia pun gelak. Dia orang gelak kat kita. Kita hanya boleh tunjuk satu je. Yang mereka tak ada skill hutan kita. Tu. Skill hutan kita. Bukan mereka tak ada, mereka pun ada, tapi kita lebih baik daripada mereka.
Jadi sebab tu kita kena buat yang terbaik. Kan? Buat yang terbaik. Anda bayangkan daripada tengah hutan tu kami terpaksa buat dewan siap dengan lantai tanpa paku. Lepas tu kami kena buat mini zoo dekat tepi air, mini zoo tanpa sentuh. Buaya tu letak dekat tempat air terjun. Tapi kami buatlah pagar keliling tu buaya. Binturong tu kami terpaksa letak atas dahan sebab memang hidup dekat dahan. Lepas tu kita buatlah sangkar tu. Sangkar tu semua buat sendiri. Buat sendiri dengan tangan. Okay. Kami buat 1 bulan kami siap siang malam. Ya Allah. Teruk. Dibantu oleh 6 ranger. 6 ranger hantar satu platoon 30 orang. So kami daripada Pulau Adar termasuk platoon demo ada lebih kurang 20 orang. So 50 orang kami buat kerja. Jurulatih semua buat. Teruk. Hari Raptai penuh. Panglima Tentera Darat waktu tu General Hashim Musin. General Hashim Musin, orang panggil Jack Palance, datang. So dia datang, kita kena buat raptai penuh lah, rehearsal penuh sebelum general-general yang satu dunia itu datang. Jadi dah buat sampai semua persembahan lah, persembahan itu, ini persembahan ini, sampai kat ujung ni, kat lautan tu, kan? Saya tunggu kat ujung sekali sebab saya kena bagi, tugas saya adalah bagi pokok-pokok yang sudah dimasak, lepas tu binatang-binatang yang sudah disalai kan, contoh-contoh lah untuk bagi. Elok-elok saya tengah tunggu situ, ada seorang General Hashim, surat nama General tu. Dia kata, kata Tan Sri, dia cakap dekat Panglima Darat, Tan Sri, ini Fitri. Kapten Fitri ni pandai silat. Dia cakap macam tu. General Hashim Musin tu, dia pandang saya. Awak pandai silat ke? Nak kata takkan aku depan general, aku ni 3 paku, dia tu 4 bintang. Takkan saya nak kata tak tahu langsung, tu namanya menipu. Terang-teranglah general sebelah dia baru cakap. Kan? Saya pun kata boleh. Boleh Tan Sri? Betul kamu boleh silat? Boleh Tan Sri? Silat depan saya. Kita kata sudah, ni program apa pula ni? Kan? Tak pasal-pasal saya dengan muka celuring, dengan pakai baju celuring dengan kasut spike, bersilatlah depan dia. Nak bersilat apa? Bersilat sorang-sorang diri, tari sembah lah. Buatlah tari sembah, tari sembah tu kan, buat pukulan semua sikit ni, sorang diri. Lepas tu Panglima Tentera Darat tu kata, bagus, saya suka ni. Awak boleh tak buat persembahan macam ni waktu pada hari ketibaan general tu? Saya dengar tu, takkan nak cakap tak boleh. Boleh Tan Sri? Boleh. Buat. Lepas tu PTD dengan grup dia, Panglima Tentera Darat dengan grup dia bergerak lah. Dah habis lah raptai. Major Johnson datang jumpa saya. Fitri, kau mengaku buat apa? Habis tuan, kalau saya tak mengaku, saya menipu. Kan? Aku tak tahu kau nak buat macam mana Fitri. Ini kalau kau buat ni memang kau pencen ya. Ini kalau kau buat salah. General Hashim Musin ni, Jack Palance ni memang sangat-sangat straight. Tanya askar lama. Kan? Dia sangat-sangat garang. Kalau kita buat salah yang teruk, malukan dia pula. Hari ni buat salah, besok keluar. Besok kena tendang keluar. Memang nasib malang lah. Saya punya berdebar hati waktu tu, ya Allah. Kan? Nak buat persembahan tu pada 11 hari bulan 9. Ingat ke? 11 hari bulan 9, 2001. Saya minta izin pada Major Johnson. Tuan, boleh tak saya nak balik ke Kedah kejap? Kau nak boleh buat apa? Saya nak balik 2 hari je, saya nak jumpa tok guru saya kejap. Tu dia kata, kau balik lah, aku tak tahu lah macam mana. Kau jangan buat malu aku, kau jangan buat malu Pulau Adar, kan? Kau jangan, saya pun tak apa saya balik. Saya menghadap dengan Tok Majid. Turun sampai kat Gurun Kedah, menghadaplah Datuk Majid, Maha Guru seni silat Pusaka Gayung, kan? Guru utama lah. Saya salam. Saya panggil Datuk Majid ni Pak Ndak. Pak Ndak, saya ada masalah sikit Pak Ndak. Saya ni nak kena buat persembahan depan general-general ni. Saya nak buat persembahan apa Pak Ndak? Takkan saya nak buat tari.
Nak buat tak research lagi, General China tu, daripada China tu, berapa ribu jenis kungfu je dah tengok. Kalau nak pecah genting, saya pecah 3, mereka boleh pecah batu atas kepala, Shaolin semua. Saya nak tunjuk je kat General Indonesia. Segala jenis ilmu ada kat Indonesia tu. Nak tunjuk apa ada kat Jepun. General daripada Jepun. Dia dengan ninja, dengan segala karate semua ada sana. Saya nak tunjuk apa? Saya pucat muka. Saya cakap terang. Jujur saya beritahu. Pucat muka saya. Saya terpaksa seorang diri nak tunjukkan sesuatu tentang bangsa saya, tentang seni saya di hadapan 29 general. General tu pula, kau boleh bayang ke tak macam mana nak fikir? Kan? Lepas tu saya cakap lah, bagilah apa-apa ilmu. Lepas tu Tok Majid bagilah, dia bagi satu ayat pendek je, dia bagi tu. Okay. Kata, yang ni je pandang. Ini buatlah tengok macam mana. Saya pun telan Elio, kan? Sebab saya tak pernah belajar. Kan? Okay. Balik semula ke KL. Lusa tu balik terus KL. Balik KL terus. Jadi pada hari persembahan tu, pada hari persembahan tu samalah, general-general tu datang apa semua tu. Saya dapat satu idea. Sebab ada pecahkan gentingan kepala lah, tumbuk lah semua. Itu semua kata orang level-level biasa lah. Tak ada apa. Kan? Saya punya yakin tebu bang. Saya ambil tebu. Saya singgah beli tebu. Tebu tepi jalan, tebu. Yang orang duk mesin tebu tu, tebu. Tebu. Kan? Saya putuskan tebu dengan sekali hentak dan dengan kepala. Tebu tu putus dua. Bang, tebu sampai bila-bila kata ini rotan. Macam tebu lah. Ni, kalau kita pukul macam mana pun dia akan jadi macam ni je. Paling kuat pun dia akan patah. Dia takkan putus. Betul tak betul? Kecuali anda guna pisau lah. Anda ambil kayu ke besi ke baseball ke, anda tibai tebu tu kuat-kuat, dia tidak akan putus. Dia akan macam tu je. Saya buat depan mata dia orang, pak putus. Bukan 1, 3 saya buat. Pak putus. Jangan tanya aku lah. Aku pun tak tahu. Kan? Saya pun tak tahu. Saya tekad dah apa nak jadi. Ada gambar tu. Gambar tu ada. Allah, hari tu saya tunjuk dah. Ada kat rumah mak ayah saya gambar yang saya tu. Putus. Dengan tangan dengan kepala. Tangan ni hal laju macam mana pun tak putus. Dengan kepala lagi tak logik lah. Tapi putus. Putus tu saya baling. Saya depan mata saya, General Jepun tu ambil tebu tu dia bawa balik. Dia pun confused. Macam mana ini Melayu buat? Ini macam ini kena belajar. Itulah. Sekali buat tu. Jangan korang minta tuan buat sekali lagi. Tak boleh buat. Aku tak kata buat. Saya balik. Lepas tu itulah. Pengalaman. Ini dah cerita lain lah. So cerita pasal Major Johnson ni lah. So balik daripada tu, dah habis buat persembahan, bagus, balik ke Pulada, saya dapat surat. Surat yang ditulis tangan oleh General Hashim Husin, Panglima Tentera Darat. Ada lagi surat tu dekat rumah mak ayah saya. Dia tulis tangan ni, kehadapan saudaraku Fitri. Bang, General tulis macam tu bang. Kecoh satu Pulada, tak pasal-pasal orang tuduh aku ni ada kroni pula dah. Kan? Apa kena mengena pula? Kan? Tahniah di atas persembahan saudara pada tempoh hari. Saya amat. Dia tulis tangan ni, lepas tu last sekali dia sign, Hashim. Dia punya surat tu ada 4 bintang kat atas. Dekat sampul surat pun 4 bintang kat luar. Kan? General Hashim tak sihat sekarang. Saya tak tahu. Ya, dekat Admizan ke? Ya. Saya tak tahu. General Hashim Husin. Itulah kisah dia dulu. Tahun 2001. Okey, waktu saya lepas saya buat silat tu,
waktu kan acara last sekali lah bagi jamuan kan, bagi jamuan. Yalah dia orang tu apa bagi apa ni monyet panggang lah, katak lah, ulas sawa lah, labi-labi yang kita dah masak dah salai ni, dia orang makan apa semua umbut-umbut kan. Tengah-tengah buat itu, tiba-tiba dengan helikopter datang, Black Hawk. Dekat tu, dekat hutan rimba Commonwealth tu, tiba-tiba datang bunyi Black Hawk, 2 biji. Sebab kenapa saya cakap Black Hawk? Sebab sebenarnya saya tak pernah dengar Black Hawk bunyi macam mana. Saya duduk tengok, bunyi apa tu? Tengok tu je lalu atas hutan kami. Lepas tu ada tempat landing dekat tempat sana tu, dia landing dekat atas bukit hutan Commonwealth tu. Lepas tu tiba-tiba nampak Delta Force. Delta Force datang dengan topi tu macam mana korang tengok cerita Black Hawk Down tu, macam tu dia datang dengan topi dia tu kan. Topi dia tu, dia datang, dia pegang dia punya general dia bawa keluar. Laju dia keluar. Kami tak faham apa benda. Masing-masing general-general ni, termasuk 28 general negara lain ni, kami tak tahu apa lagi berlaku. Mula-mula dah ada dengar lah daripada China apa, tapi diorang bisik-bisik je. So kami tak tahu benda. Rupanya, waktu kami tengah buat persembahan tu, kan? Tengah buat tu, Twin Tower kena langgar. Yang kapal terbang langgar tu lah, dekat New York tu. Waktu tu, depan mata dia ambil, dia jalan. Dia terus terbangkan dia punya tu pergi ke aircraft carrier dia. Sebab dia yang datang tu persembahan saya tu, dia adalah US Pacific Command. Commander kepada US Pacific. Besar tak besar dia punya tu memang besar lah. United States Pacific Command. Tu general dia. Kami lepas tu habis-habis dah keluar pada hutan malam tu tengok berita. Ya ke? Baru kami tahu. Kan? Itulah. Saya itulah. Lepas tu bila dah balik, kita ringkaskan lah. Dah cukup tu. Dekat 1 jam lah. So saya nak pesan ni, luahan terakhir Major Johnson pada saya. Mendiang Major Johnson, luahan terakhir beliau pada saya tanya mereka lah, tanya hati ke hati lah. Dia kata, Fitri, aku ni dah ajar beribu mat saleh dan orang negara luar lah ilmu hutan dengan ilmu perang dalam hutan. Dia cakap, tapi tak semua aku kan bodoh, dia cakap tu. Kan? Aku bagi yang mudah je, yang lain aku tak ajar, aku tak letak dalam buku. Tapi paling aku sedih, ramai anak muda kita sendiri tak mau belajar dah benda macam ni. Sampaikan pokok daun pokok body, dia ingat ayat dia. Sampaikan pokok senduduk dengan pokok kapal terbang pun orang tak kenal, tepi rumah je. Dia cakap macam tu. Kan? Aku harap, batu dia kata lah, aku harap anak murid aku semua terus sampaikan ilmu ni. Itu je dia kata. Saya boleh dengar luahan hati seorang yang dah berkhidmat, yang beliau sendiri iban tracker, kan, daripada dulu. Lepas tu luahan hati dia termasuk pada bangsa dia sendiri. Dia luah, dia masuk dia anak muda kita, termasuk aku punya Melayu ke Iban ke apa ke semua, dia kata sama, tak nak belajar dah benda macam ni. Sedangkan orang luar datang bersungguh-sungguh nak belajar dengan kita. Mendiang Major Johnson meninggal dunia sebab paru-paru baik tahun 2002. So, saya orang terakhir, saya dengan Major Huzairin. Major Huzairin itulah para yang dilatih dan diajar oleh beliau. Beliau meninggal pun dalam keadaan kami pun tak sangka. Itulah. So boleh tu 1 jam, cukup tu 1 jam. So pengajaran dia, memang dalam kita ada pakar-pakar, dihormati dan disegani seluruh dunia. Mereka ada banyak ilmu tu, dan banyak ilmu-ilmu mereka ni mereka tak letak dalam buku. Tapi semakin hari semakin sedikit jumlah pakar-pakar kita ni. Jadi semua anak-anak muda ni, semua bangsa lah, kalau kita tak tahu ilmu datuk nenek moyang kita, siapa nak belajar? Siapa lagi nak belajar?
ilmu nenek moyang kita. Tak ada siapa. Okay? Jangan sampai suatu hari nanti kita terpaksa belajar ilmu hutan kita daripada orang luar negara. Itulah ayat Major Johnson pada saya. Jangan sampai satu hari nanti anak-anak kita nak belajar ilmu kita, ilmu hutan kita terpaksa belajar daripada orang luar negara. Itulah dia pengajaran dia, itulah kisah-kisah dululah. So, minum air dulu. Tepat sejam tu. Tepat sejam. Okay? Okay, besok kita sambung kot. Besok kot kita nak sambung pasal yang US Marine tu. Yang itu saya tulis tu. Saya sebenarnya menulis dulu dalam kisah-kisah tu. Saya, itu pun cara ringkas. Saya tak mau cerita penuh. Saya lagi suka bercerita macam ni. Jadi banyak benda yang bila menulis ni kadang-kadang intonasi kita lain. Kita maksudkan lain, takut orang faham lain. Okay? Kalau saya cakap pasal US Marine tu, lagi korang akan terkejut tengok. Alah yang kami latih diorang tu lah.